Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Carol Hafiz Yunus untuk langsung dari Parlimen. Kembali semula untuk langsung dari Parlimen dan kali ini merupakan mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 sudah pun bermula. Hari ini merupakan hari pertama bagi minggu yang pertama dan anda sudah menyaksikan kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM dan juga di TV1 bermula pada waktu ini sehingga jam 12 tengah hari. Manakala di saluran berita RTM MyTV akan bermula waktu yang sama 10 pagi sehinggalah selesai sesi perbahasan di Dewan Rakyat untuk hari ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, persidangan ini akan mengambil masa selama hampir lebih 2 bulan. Bermula Dewan Rakyat pada hari ini 9 Oktober sehingga 30 November dan diikuti Dewan Negara pada 27 November sehingga 14 Disember depan. Ini bermakna sehingga pertengahan Disember hujung tahun ini. Ini adalah satu persidangan yang panjang termasuklah pada Jumaat ini iaitu sesi pembentangan Belanjawan 2024 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga merupakan Menteri Keuangan. Baik, tumpuan kita kepada hari ini bagi aturan urusan mesyuarat adalah berkenaan dengan perkara-perkara yang saya melihatnya berkaitan dengan rangkaian internet, ekonomi, kos sara hidup dan juga berkaitan dengan penipuan dalam talian ataupun online scam dengan izinnya. Saya mulakan dengan aturan soalan yang pertama ditanyakan kepada Menteri Komunikasi dan Digital daripada Ahli Parlimen Titi Wangsa. Ini berkenaan dengan apakah status pembangunan rangkaian 5G setakat ini dan berapakah jumlah langganan yang telah terima menerusi perkhidmatan rangkaian 5G. Dan diikuti soalan yang kedua daripada Ahli Parlimen Larut kepada Perdana Menteri berkenaan dengan inovasi yang dilakukan di bawah ekonomi madani yang berbeza dengan dasar wawasan kemakmuran bersama ataupun WKB 2030 bagi menjayakan sasaran yang meletakkan Malaysia di kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia dengan mengambil kira persekitaran global dan juga cabaran semasa yang akan datang. Dan diikuti soalan ketiga ditanyakan oleh Ahli Parlimen Seri Aman kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Ini berkenaan dengan strategi dan usaha terkini pihak kementerian dalam mengawal kenaikan mendadak harga barang khususnya barang keperluan utama rakyat sejak akhir-akhir ini. Itu akan ditanya oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengikut aturan urusan mesyuarat yang kita terima di laman web Parlimen pagi ini. Dan diikuti soalan berikutnya, ini berkenaan dengan satu perkara yang dibincangkan dalam persidangan ataupun mesyuarat sebelum ini berkenaan dengan pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Persoalan ini akan ditanyakan oleh Ahli Parlimen Kota Baru kepada Perdana Menteri. Ada dua persoalan yang diangkat di sini iaitu pertama, garis masa dan juga langkah kerajaan dalam melaksanakan pemisahan kuasa peguam negara dan juga pendakwa rakyat. Dan yang kedua, berapakah anggaran implikasi keuangan yang diperlukan bagi melaksanakan polisi yang kita bincangkan ini. Dan sedikit saya boleh sentuh kepada anda berkenaan dengan penipuan dalam talian juga ditanyakan oleh Ahli Parlimen Seputih kepada Menteri Komunikasi dan Digital. Baik, selain daripada anda boleh menyaksikan kami di saluran TV1 dan juga di saluran berita RTM, anda juga boleh penstreaman secara langsung menerusi laman web yang kami sediakan kepada anda dan untuk lebih mudah anda boleh maklumat aplikasi RTM Click di telefon pintar anda untuk tontonan tidak kira di mana anda berada. Baik, itu persoalan yang kita kongsikan kepada anda dan kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk persidangan bermula sekarang. Silakan. Oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Datuk Speaker, yang ini betul, boleh saya nak sikit persoalan kepada Datuk Speaker. Kita selesaikan dulu. Please. Ya, saya ada persoalan. Tak ada. Selesai dulu ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat, saya suka memberitahu majlis ini iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong dengan limpah kurnia Baginda telah memperkenankan akta-akta yang telah diluluskan dalam mesyuarat Dewan Rakyat Penggal Kedua Parlimen ke-15 yang lalu seperti berikut. Akta Kewangan 2023, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2023, Akta Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2023, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Pindaan 2023, Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023, Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat
bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023, Akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2023, Akta penerangan saksi kanak-kanak pindaan 2023, Akta Fee Jabatan Penyiaran Malaysia pengesahan 2023, Akta Tenaga Boleh Baharu Pindaan 2023, Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Pindaan 2023, Akta Kanun Keseksaan Pindaan Nombor 2 2023, Akta Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan Nombor 2 2023, Akta Kesihatan Mental Pindaan 2023, Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pindaan 2023, Akta Insolvensi Pindaan 2023 dan Akta Pencetakan Teks Al-Quran Pindaan 2023. Perutusan daripada Dewan Negara. Yang berhormat, saya telah menerima satu perutusan daripada Yang di-Pertua Dewan Negara yang menyatakan persetujuan Dewan itu kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam mesyuarat kedua, penggal kedua Parlimen ke-15 yang lalu. Saya menjemput setiausaha membacakan perutusan itu sekarang. Perutusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang yang berikut tanpa pindaan. 1. DR1 21/2023 rang undang-undang insolvensi pindaan 2023. 2. DR1 2023 rang undang-undang pencetakan teks Al-Quran pindaan 2023. 3. DR 15 2023 rang undang-undang kanun keseksaan pindaan nombor 2 2023. 4. DR 14 2023 rang undang-undang kanun tata cara jenayah pindaan nombor 2 2023. 5. DR 17 2023 rang undang-undang kesihatan mental pindaan 2023. 6. DR 22 2023 rang undang-undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia pindaan 2023. 7. DR 18 2023 rang undang-undang tenaga boleh baharu pindaan 2023. 8. DR 19 2023 rang undang-undang pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari pindaan 2023. 9. DR 20 2023 rang undang-undang Fee Jabatan Penyiaran Malaysia pengesahan 2023. Yang ikhlas Senator Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Dewan Negara. Pemasyuran daripada Tuan Yang di-Pertua. Yang berhormat, mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 bersidang mulai hari ini 9 Oktober 2023 hingga 30 November 2023 selama 32 hari. Antara urusan penting yang akan dibahas dan dipertimbangkan dalam mesyuarat ini ialah Belanjawan 2024 serta rang undang-undang dan urusan kerajaan yang lain. Pada 12 September 2023 yang lalu, saya telah memaklumkan kepada semua ahli yang berhormat berkenaan kewajipan pelaksanaan pemeriksaan kesihatan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat hingga 2 Oktober 2023 hanya 54 ahli Dewan Rakyat dan 2 senator dan 2 anggota pentadbiran telah menjalani pemeriksaan kesihatan. Ini satu jumlah yang amat kecil. Oleh itu, saya menyeru semua ahli yang berhormat yang belum menjalani pemeriksaan kesihatan untuk melaksanakannya segera. Untuk makluman, tarikh akhir untuk pemeriksaan kesihatan ialah pada 31 Oktober 2023. Yang berhormat boleh menghubungi Doktor Kesihatan Parlimen Malaysia berkenaan maklumat terperinci mengenai pemeriksaan kesihatan ini. Untuk makluman yang berhormat, selain jadual kementerian menjawab semasa sesi pertanyaan bagi jawab lisan bagi mesyuarat ini juga telah diletakkan atas meja ahli yang berhormat. Saya turut ingin mengingatkan ahli yang berhormat untuk mematuhi
masa yang telah ditetapkan semasa waktu pertanyaan-pertanyaan menteri dan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan sama ada ahli Dewan Rakyat baik yang bertanya dan anggota pentadbiran yang menjawab. Pemantauan ini adalah penting bagi membolehkan lebih banyak pertanyaan dapat dijawab di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Hormat Speaker, arahan pemeriksaan kesihatan, can I elaborate sedikit? Walaupun kita tidak datang untuk membuat pemeriksaan kesihatan di sini, tetapi sebagian besar daripada kami ada fail pemeriksaan kesihatan secara regular dekat IGN. So that must be considered. Yes. Macam saya baru, so doktor, klinik apa ni, doktor parlimen ini sepatutnya ada rekod mereka yang hantar kita. We have a regular check up dekat IGN, rupanya, dekat HKL, rupanya. So you cannot enforce that everybody have to come here. There must be some Tidak. leeway. Saya dalam permintaan saya dulu, Yang Berhormat. Terima kasih, Beluran. Sila duduk. Saya telah maklumkan Yang Berhormat boleh melakukan pemeriksaan di sini ataupun dengar umrah ataupun di mana-mana jua, asalkan rekod itu dibawa ke sini supaya kalau Yang Berhormat tumbang di sini, contoh rekod kita ada di parlimen. Sekarang ni kalau Yang Berhormat tumbang di sini, rekod Yang Berhormat ada beluran. Tak mungkin doktor dapat selamatkan Yang Berhormat dengan segera. Itu saja yang kita minta. Jadi faham? Tak payah break. Ingat, tak payah break Yang Berhormat. Para saya jelas. Kalau saya Yang Berhormat buat pemeriksaan di luar, tolong bawa rekod itu atau berhubung dengan pegawai. Yang Berhormat, saya nak cakap ni. Jangan lawan beluran. Kalau sekiranya Yang Berhormat telah pun membuat pemeriksaan di tempat mana-mana juga, kerajaan atau swasta, tolong bawa rekod itu berjumpa dengan pegawai kita. Rekod itu disimpan di parlimen. Itu saja yang saya minta. Supaya apa-apa terjadi Yang Berhormat, saya bertanggungjawab untuk menyelamatkan nyawa Yang Berhormat. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan ini bagi jawab lisan. Tan Sri Speaker, peraturan. Peraturan apapun selepas Boleh peraturan ni. Tak boleh. Sila 31. Selepas Q&A. Terima kasih. Lepas question A. Ya. Tapi Silakan. ini peraturan Tan Sri Speaker. Okey. Okey. Tan Sri Speaker, No. Saya dah buat apa-apa juga selepas ini. Saya nak selesaikan Q&A dulu. Baik, silakan. Saya jemput Datuk Johari bin Abdul Ghani Titiwangsa. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Anak kucing warna kuning dilahirkan di Kampung Batu. Menteri jangan pening-pening, jawab soalan saya nombor 1. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih. Tuan Yang Ketua, jawab pantun. Okey, teruskan. Kucing kuning, kucing merah, ahli parlimen Titiwangsa jangan marah. Baik, Tuan Yang Ketua, pelaksanaan rangkaian 5G negara ketika ini sedang giat dijalankan oleh Digital Nasional Berhad dengan sasaran untuk menyiapkan 7,509 tapak 5G di seluruh negara meliputi 80% liputan di kawasan berpenduduk ataupun Coverage of Populated Area (COPA). Sehingga 30 September 2023, sebanyak 5,873 tapak 5G telah siap dibangunkan, di mana perkhidmatan 5G kini telah mencapai 70.2% liputan di kawasan berpenduduk setakat setakat 30 hari bulan September. Bagi jumlah langganan perkhidmatan 5G pula, sebanyak 2.49 juta langganan telah direkodkan bersamaan dengan 7.4% kadar penembusan adoption rate. Sehingga kini, 6 syarikat pemberi perkhidmatan mudah alih telah menawarkan plan komersial 5G iaitu Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia, YTL Communications dan Udu. Tambahan untuk makluman Yang Berhormat Titiwangsa, pada 31 Ogos yang lalu, kerajaan telah mengumumkan pakej 5G Rahmah, pakej 5G Rahmah. Dan sukacita saya maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa dalam tempoh sebulan antara 31 Ogos sehingga hujung September terdapat 50,991 orang yang telah melanggan dengan pakej 5G Rahmah. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Baru-baru ini MCMC ada menyatakan bahawa 5G adoption hanya lebih kurang 74% seperti mana yang Berhormat sebut tadi. Walaupun liputan 5G ini telah mencapai hampir lebih 70%, 70.2% berdasarkan pada informasi yang telah diberi oleh Yang Berhormat Menteri. Dengan pelaburan begitu tinggi oleh DNB, saya jangkakan akan tiba masanya kerajaan terpaksa melihat sustainability DNB sebagai satu entiti perniagaan. Ini adalah kerana kerajaan telah memberi jaminan kepada hampir saya dipahamkan berbilion-bilion ringgit untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang dibuat oleh DNB. Soalan saya, dalam keadaan yang tidak menentu ini, kerana adoption rate terlalu rendah, kemudian komitmen kewangan yang begitu tinggi yang digaranti oleh kerajaan, adakah Yang Berhormat merasakan perlu untuk membuka perkhidmatan 5G ini kepada syarikat kedua, sedangkan yang kita ada hari ini, saya rasa mengambil masa yang begitu lama untuk menjadi sustainable entity kepada syarikat ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan yang baik. Untuk makluman Yang Berhormat Titi Bangsa dan juga Tan Sri Tua dan Dewan Yang Mulia ini, kalau nak dibandingkan, pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia adalah yang terpantas. Ya, kalau nak dibandingkan dengan rangkaian 4G yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Dan kalau dibuat perbandingan syarikat ke syarikat, sebagai contoh, saya dimaklumkan bahawa sebelum ini untuk pelaksanaan 4G, syarikat yang antara yang paling pantas adalah U-Mobile, 2,000 dalam setahun, 2,000 menara dalam setahun. Dan DNB pula telah mencecah 3,500 lebih pada tahun pertama dan kita jangkakan juga dalam 3,500 pada tahun ini. Berkenaan dengan isu sustainability, memang kita lihat di banyak negara termasuklah Republic of Korea, di mana tahap penembusan bagi 5G telah mencecah lebih 95%. Adoption rate di kalangan retail consumer memang rendah, tidak lebih daripada 50% untuk makluman Yang Berhormat. Tapi fokus bagi 5G adalah enterprise. Dan pada hari Khamis yang lalu, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri mewakili Yang Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan network private local network 5G yang pertama di Malaysia yang akan digunakan oleh syarikat Petronas. Ini adalah salah satu daripada perkara paling penting di mana kemampuan 5G akan dapat dimaksima oleh syarikat-syarikat enterprise, dan inilah yang akan menjadi the balancing kepada that sustainability. Baik. Ya, Temeloh. Okey, terima kasih kepada speaker. Soalan tambahan saya adalah merujuk kepada agaknya berapa peratuskah kawasan luar bandar yang bakal dinaik taraf ke rangkaian 5G dalam masa terdekat, dan apakah faktor yang diambil kira dalam pemilihan kawasan luar bandar yang terlibat? Itu yang kedua. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini memohon supaya, pertama saya ucapkan terima kasih kerana di kawasan Jalan Triang di mana saya sebutkan yang lepas sudah ada menara. Dan saya juga memohon supaya disediakan juga menara di kawasan Kampung Bangau Parit, Temerloh, bersebelahan dengan Sungai Pahang, bersebelahan dengan Bandar Temerloh yang masih lagi menghadapi masalah, kita kata masalah lah untuk berhubung. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Tua. Untuk makluman Yang Berhormat, memang kalau kita lihat salah satu daripada fokus di pihak DNB sebelum ini adalah memastikan bukan hanya kawasan-kawasan berpenduduk tapi fokus juga kepada kawasan-kawasan perindustrian. Antara lain kerana 5G paling boleh dimanfaatkan oleh syarikat-syarikat yang seperti syarikat-syarikat otomotif dalam penghasilan produk-produk tertentu yang mungkin bersifat high-tech seperti semiconductor dan sebagainya. Tapi untuk tujuan penggunaan oleh rakyat, sekiranya ada keperluan dan tidak ada, saya akan panjangkan. Untuk makluman Yang Berhormat juga, insya-Allah pada 23 hingga 25 hari bulan Oktober nanti, sekali lagi pihak SKMM akan membuka kaunter
Jadi saya pelawar, insya-Allah sekiranya Tan Sri Yang di-Pertua benarkan, nanti 23 hingga 25 Oktober saya pelawar semua ahli-ahli parlimen untuk memanjangkan isu-isu. Kita akan buka kaunter SKMM di parlimen sekali lagi. Soalan tambahan? InsyaAllah kita akan selesaikan masalah di Temerloh tu. Baik, terima kasih. Saya jemput Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin Larut. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 2. Silakan, Pak Menteri. Tuan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Larut membagikan soal perbezaan di antara dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 dan ekonomi madani. Seperti yang lazim diketahui, kemakmuran bersama ini diasaskan dari pandangan Bank Dunia sejak 2013. Ini adalah saranan negaraan Bank Dunia supaya negara-negara membangun terutamanya menjadikan ini asas. Tetapi setelah memikirkan keadaan ekonomi semasa, pertimbangan keperluan kemampanan ekonomi dan asas nilai sejagat manusiawi, karamah insaniah dan keyakinan agama, kita memilih untuk menamatkan wawasan kemakmuran bersama yang dicetuskan oleh Bank Dunia dan memperkenalkan ekonomi madani. Asas yang ditanya oleh Yang Berhormat ialah pertama, konteks negara kita berbeza. Tentunya ada pasca COVID, tapi kita terima kenyataan bahawa kita berhadapan dengan post-normal times, dengan keadaan yang tidak terjangka, unprecedented, bertentangan, contradictory, dan kadang-kadang berlaku dalam keadaan serentak permasalahan, simultaneity. Jadi oleh itu kita memikirkan keperluan untuk memperkenalkan dasar yang selari dengan nilai agama, pemikiran dan permasalahan tempatan yang tidak semestinya sesuai dengan saranan awal Bank Dunia. Yang kedua, dia bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal, tapi diperluaskan dengan isu nilai perpaduan, ihsan yang tidak ditekankan dalam shared prosperity. Ketiga, dia mendukung cita-cita menyeluruh untuk negara, bukan sahaja kepada berhasilan ekonomi, tetapi juga sasaran sosial, keterangkuman dan tata kelola. Keempat, dia bukan sahaja kerangka dasar yang umum, tapi mengambil kira perkembangan ekonomi semasa termasuk kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, Pelan Peralihan Tenaga Negara dan Pelan Induk Perindustrian yang diluncurkan pada tahun ini. Dan dasar ini dianggap lebih jelas, ada clarity yang menjadi panduan kepada sektor kerajaan, jentera kerajaan dan sektor swasta. Dan akhirnya ekonomi madani dengan tegas punyai kerangka pelaksanaan yang di bawah Jabatan Perdana Menteri serta agasi-agasi pusat utama. Terima kasih. Sila, Larut. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Tambun. Ini adalah jawapan yang baik, sepatutnya jawab masa CNN tanya itu. Sebab itu saya tanya semula. Cuma saya nak soalkan tentang bila kita cakap, saya tengok daripada apa yang telah dibentangkan ekonomi madani ini untuk memperkasakan rakyat. Soalannya, apakah keterjaminan atau kemampanan ekonomi yang dirancang itu benar-benar dapat mencapai sasarannya apabila selepas tahun banyak masalah kos sara hidup dalam negara kita. Jadi saya ingin mempersoalkan tentang bagaimanakah perancangan secara detailnya harus dibentangkan supaya semua rakyat
apabila nak memperkatakan tentang memperkasa rakyat ini, tahu bahawa kita boleh bersama untuk membantu untuk menangani masalah kos sara hidup dalam negara. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Merujuk kepada temu bual dengan Christian Amanpour CNN, saya syorkan Yang Berhormat Tanjung lihat keseluruhan temu bual itu dan tidak cut and paste yang dibuat. Ya. Dan kita telah pun tunjukkan yang dikeluarkan oleh CNN International dan CNN Amerika yang memberikan liputan sepenuhnya jawapan, tetapi ada unsur-unsur yang khianat yang sengaja memotong dan menunjukkan bahawa tidak ada jawapan yang lengkap. Kemudian ada juga dialog dengan Council for Foreign Relations yang juga memberikan penjelasan yang sama. Tapi saya harap kalau terutama Yang Berhormat, janganlah baca dari cut and paste, baca yang sepenuhnya. Yang kedua, tentang saya setuju saranan Yang Berhormat Larut bahawa perlu ada keterangan lebih detail. Sebab itu saya syorkan supaya dibaca ekonomi madani bersama kajian separuh penggal dan juga transisi tenaga, pelan perindustrian yang mencerahkan cara detail pelaksanaan program selain daripada insya-Allah yang saya akan usahakan pada 13 hari bulan tatkala membentangkan belanjawan madani kedua. Terima kasih. Sila Pulai. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tambun. Seperti mana yang kita maklumi bahawa dasar wawasan kemakmuran bersama ini adalah diilhamkan oleh Barat dan juga Bank Dunia. Soalan saya, apakah beza saranan Bank Dunia ini terhadap ekonomi madani dan juga dasar wawasan kemakmuran ini? Jelaskan sebentar tadi bahawa sementara kita ada juga memanfaatkan pandangan-pandangan Bank Dunia, tapi kita juga faham bahawa ada kekangannya kerana kefahaman mereka tentang soal agama, nilai dan pemasaran tempatan itu tidak sepantas pemikir dan juga ahli-ahli ekonomi tempatan. Keduanya, sepatutnya mana-mana negara, walaupun kita mengambil kira beberapa pandangan pakar-pakar internasional termasuk Bank Dunia, jangan hanya menciplak dan kemudian menjadikan ini sebagai agenda negara seperti mana yang berlaku dalam wawasan kemakmuran bersama yang juga dipakai oleh kerajaan Yang Berhormat dulu. Itulah sebabnya mengapa kita buat anjakan. Anjakan ini saya katakan kena berteraskan nilai. Dalam wawasan kemakmuran bersama tidak ditekankan soal nilai. Tidak ditekan kuat tentang tata kelola. Tidak ditekan kuat tentang permasalahan tempatan, umpamanya apa yang berlaku di Malaysia. Kerana itu hanya kerangka universal, global. Ada baiknya tetapi kelemahannya kerana tidak memberikan penekanan tentang permasalahan semasa. Jadi ini termasuk dalam isu yang disebut oleh Yang Berhormat Kulai dan juga sebelum itu oleh Yang Berhormat Larut tentang kos sara hidup. Dia tidak membangkitkan isu umpamanya apakah yang kita warisi, berapa banyak hutang kita warisi, berapa defisit yang kita warisi. Jadi perancangan sekarang mesti mengambil kira masalah-masalah tersebut dan dia tidak menjadi suatu permulaan daripada satu lompongan atau vacuum. Maka sebab itu saya masih mahu menekankan bahawa bagi Malaysia sekarang dan insya-Allah masa depan di kalangan generasi pelanjut, anak-anak muda, bila merangka apa-apa dasar, jangan hanya berpuas hati dengan istilah-istilah yang memukau dari acuan Barat, tetapi ada kekuatan untuk memberikan ta'rifan dan nilai tempatan yang berakar kepada faham agama dan akhlak di negara kita. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Sri Doris Sofia Sri Aman. Boleh satu soalan? No, saya dah jemput. Terima kasih Yang Tua. Soalan saya nombor 3. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sri Aman di atas soalan tadi. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, kerajaan ambil berat berkenaan dengan
kenaikan harga barang dan kerajaan sentiasa cakna berkenaan dengan isu ini, terutamanya kesan kepada golongan berpendapatan rendah. Tan Sri Yang Di-Pertua, ini merupakan satu fenomena global kerana pada hari ini di mana-mana sahaja kenaikan harga barang ini melanda pengguna di seluruh dunia, termasuk negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Kanada, Britain dan Singapura, Indonesia dan Australia. Maksudnya Malaysia tidak terkecuali. Dan kita juga tahu bahawa ada beberapa punca masalah ini adalah faktor di luar kawalan kita, iaitu seperti perang Ukraine dan Rusia, seperti tukaran wang mata wang, seperti negara-negara yang ban ataupun menghalang, menyekat ekspor barangan makanan mereka dan sebagainya. Jadi apabila ada negara pengeksport yang mengenakan larangan mengekspor kerana masalah dalaman seperti climate change, contohnya perubahan cuaca, dan juga kadang-kadang ada sebab politik, jadi maka langkah sekatan ekspor itu mempengaruhi harga komoditi dari negara ekspor yang lain. Jadi kesan geopolitik antarabangsa dan nilai tukaran mata wang asing yang dipengaruhi oleh mata wang Amerika memberi kesan terhadap pengeluaran dan harga barangan yang diimport. Jadi ini satu faktor yang kita di luar kawalan kita. Datuk Yang Di-Pertua, Tan Sri Yang Di-Pertua, namun begitu dari sudut dasar kerajaan sentiasa mengambil inisiatif untuk memastikan bahawa kita lakukan yang terbaik untuk mengurangkan impak kepada rakyat-rakyat, terutamanya di peringkat B40 dan M40. Jadi kita ada beberapa strategi. Yang pertamanya seperti yang kita biasa sampaikan dalam Dewan ini berkenaan dengan kawalan harga barang, di mana kita kawal harga barang dan kita meletakkan harga ceiling serta memberikan subsidi kepada beberapa harga barang-barang yang kita kawal seperti minyak masak, ayam dan telur dan sebagainya, RON 95, diesel, LPG dan sebagainya. Kemudian kita juga meletakkan harga kawalan tanpa subsidi kepada gula dan minyak masak botol. Di masa yang sama, kita juga meletakkan harga maksimum pada musim perayaan. Tan Sri Yang Di-Pertua, program penyeragaman harga juga antara strategi yang kita gunakan untuk menyeragamkan harga, di mana kerajaan menanggung kos penghantaran daripada port ataupun pelabuhan kepada pelabuhan dan ke kawasan pendalaman. Tan Sri Yang Di-Pertua, izinkan saya teruskan, Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya nak teruskan kepada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 yang memberikan punca kuasa kepada kementerian untuk menyoal ataupun untuk meneliti, menyiasat berkenaan dengan kos, daripada kos bahan mentah kepada kos pengeluaran, kepada kos pengangkutan, kepada harga di pemborong dan harga di runcit, untuk memastikan bahawa tidak berlaku pencatutan. Ini antara perkara-perkara yang kita lakukan untuk mengawal harga barang. Di masa yang sama kita kawal supaya tidak ada sorok, tidak ada jualan bersyarat kepada barang-barang kawalan. Kita juga pastikan bahawa kita hadkan jualan supaya barang kawalan itu dapat kita pastikan keterjaminannya. Di masa yang sama kita juga buat jualan rahmah untuk membantu, seperti juga jualan rahmah beras. Jadi itu antara perkara-perkara yang dilakukan oleh kementerian dan kerajaan untuk memastikan kita kawal harga barang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya jemput statement. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Muhammad Menteri atas jawapan yang saya rasa agak memuaskan. Namun saya ada satu lagi soalan tambahan. Adakah pihak enforcement ataupun pihak kementerian mempunyai jadual ataupun program pemantauan yang tetap, walaupun tadi Menteri ada menyebut membuat pemantauan dan sebagainya, tapi saya ingin tahu adakah program ataupun jadual pemantauan yang tetap, kerap dan komprehensif kehadap peniaga-peniaga bagi mengelakkan harga barang dijual tidak mengikut harga yang berpatutan dan sekaligus membenteras aktiviti pencatutan dan monopoli oleh sesetengah pembekal ataupun pengeluar. Terima kasih. Sila Menteri.
Ya, terima kasih di atas soalan tambahan yang berhormat Sri Aman. Kita ada 2,200 pokok kuasa Tan Sri Ketua dan mereka turun setiap hari untuk memantau berkenaan dengan bekalan, dan di masa yang sama kita juga ada dalam 900 pegawai pemantau harga yang turun memeriksa harga di premis-premis seluruh negara setiap hari. Di masa yang sama, pegawai enforcement team kita ada jadual yang tetap, dan di masa yang sama mereka juga buat mengejut, mereka terjah. Dan ada juga mereka berpakaian preman. Mereka pakai pakaian orang biasa dan untuk menyiasat keadaan di kedai-kedai. Jadi bukan saja jadual berkala yang sentiasa jadual yang ada tetap, mereka juga ada terjah dan mereka juga ada pakaian memakai pakaian preman sebagai pembeli yang biasa. Terima kasih Tan Sri Ketua. Ya, Tuan Panja. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin penjelasan sejauh mana cadangan untuk mewujudkan satu platform yang lebih pantas dan cepat seperti apps ataupun Google Form sebagai untuk memudahkan aduan secara terus kepada pihak kementerian untuk memudahkan untuk diambil tindakan oleh pihak penguatkuasa, dan saya ingin tahu berapakah kos yang ditanggung oleh kerajaan untuk melaksanakan jualan rahmah sehingga memberi diskaun antara 10 hingga 30%, dan adakah perkara ini berjalan setiap bulan dan meliputi semua kawasan? Minta penjelasan. Tan Sri Ketua, berkenaan dengan cadangan mewujudkan platform yang lebih senang, lebih mudah untuk diguna pakai, saya ingin maklumkan bahawa kita ada banyak saluran, ada dalam 9 saluran, antaranya ialah kita ada aplikasi Easy Adu, kita boleh telefon direct, kita boleh datang sendiri ke pejabat untuk membuat aduan. Namun Yang Berhormat Antar Panjang, ini mungkin Yang Berhormat Antar Panjang boleh bantu saya untuk mewar-warkan, kita pada bulan Januari tahun ini sudah pun melancarkan aduan suri Yang Berhormat Antar Panjang dalam berbentuk QR code. Jadi QR code ni boleh scan saja dan terus buat aduan. Sekiranya kita rasa sebab pada pandangan kita wanita merupakan pengguna yang antara paling terkesan apabila mereka pergi berbelanja, dan ini namanya aduan suri Yang Berhormat Rantau Panjang. Nanti saya boleh kongsi QR code tu dengan Rantau Panjang Berkenaan dengan jualan rahmah Tan Sri Ketua, kita sudah pun kita mendapat 150 juta ringgit Malaysia. 100 juta diluluskan di Parlimen untuk bajet 2023 dan 50 juta diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai tambahan. Setakat ini kita sudah pun menyantuni 4 juta rakyat Malaysia dalam program jualan rahmah, dan nilai jualannya ialah 890 juta. Ya, nilai jualan. Ya, subsidinya tadi 150 juta. Jadi itu jawapan Tan Sri Ketua daripada Rantau Panjang. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan, Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya mohon jawapan soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Izinkan saya menjawab 3 soalan berikut secara bersekali. Pada hari ini memandangkan soalan ditanyakan berkaitan dengan isu yang sama, iaitu soalan daripada nombor 4 hari ini daripada Yang Berhormat Kota Baru, soalan nombor 31 pada Yang Berhormat Damansara, untuk soalan tarikh 18 Oktober, soalan nombor 33 oleh Yang Berhormat Aitam tarikh 30 Oktober. Pertama sekali saya ingin menegaskan bahawa kerajaan Perpaduan Madani pada hari ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 kekal komited dalam usaha reformasi institusi, antara lain yang melibatkan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, pada 16 Ogos 2023, Jemaah Menteri telah pun bersetuju supaya satu kajian empirikal yang terperinci dan holistik dibuat berkenaan dengan pengasingan peranan pendakwa raya dan peguam negara. Kajian ini akan memastikan pengasingan ini dapat dilaksanakan tanpa sebarang pengaruh politik, serta urusan undang-undang di bawah peguam negara dan pendakwa raya dilaksanakan secara tulus selaras dengan agenda Malaysia Madani.
Sebagai langkah ke hadapan, pada 12 September 2023, saya telah mempengerusikan mesyuarat berkenaan usaha reformasi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya yang bertujuan antara lain untuk mendapatkan input dan membincangkan termarujukan serta cabaran-cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan usaha reformasi tersebut. Mesyuarat ini dihadiri oleh ahli yang berhormat, beberapa ahli yang berhormat termasuk daripada Blok Pembangkang. Sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, kerajaan telah bersetuju agar dua pasukan ditubuhkan bagi terus menggerakkan agenda ini secara berfasah mengambil kira kompleksiti dan cabaran terlibat. Fasa pertama, pasukan petugas khas kajian komparatif sedang menjalankan kajian berdasarkan keterangan dengan izin evidence-based research ke atas beberapa buah negara bagi meneliti dan merangka model yang paling sesuai dalam konteks Malaysia dengan mengambil kira Shawcross Principle dengan izin dan the Doctrine of Independent Aloofness dengan izin. Negara yang sedang dikaji mengamalkan sistem perundangan berasaskan demokrasi berparlimen yang mengamalkan sistem adversarial dan mempunyai pelbagai struktur pentadbiran iaitu persekutuan, negeri, kesatuan dan sebagainya. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pada 10 Oktober 2023 iaitu esok, saya akan mempengerusi mesyuarat yang seterusnya untuk mendengar pembentangan hasil kajian awal berdasarkan pendekatan doktoral mengenai pelaksanaan pengasingan peranan pendakwa raya dan peguam negara di 9 buah negara iaitu England dan Wales, India, New Zealand, Australia, Canada, Afrika Selatan, Ireland, Kenya dan Amerika Syarikat. Tuan Sri Yang di-Speaker, saya ingin juga menekan di sini bahawa dalam fasa kedua, pasukan petugas khas teknikal bagi kajian ini akan meneliti secara komprehensif mengenai implikasi perundangan, pejawatan dan kewangan yang menyediakan laporan interim untuk dipertimbangkan Jemaah Menteri. Untuk maklumat ahli yang berhormat, implikasi kewangan yang terlibat bagi melaksanakan inisiatif ini adalah tertakluk kepada model yang akan dikenal pasti berdasarkan dengan izin evidence-based research yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Ini meliputi kos bagi pejawatan sedia ada, pejawatan baru, fasiliti bangunan, segala utility, aset kenderaan, teknologi maklumat. Oleh yang demikian adalah dengan izin premature untuk saya untuk menentukan implikasi kewangan yang spesifik pada peringkat ini yang berhormat. Dan akhir sekali fasa ketiga, sedikit masa Tan Sri Speaker sesi libat urus bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak serta pihak pemegang taruh termasuk agensi penguatkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Penguasaan Maritime Malaysia. Selain pada Majlis Peguam, Persatuan Peguam Sabah, Advocate and Solicitor Association di Sarawak, ahli-ahli akademik, pakar rujuk Perlembagaan Persekutuan akan juga diadakan oleh pasukan petugas khas teknikal dalam masa terdekat. Terima kasih. Ketua Baru. Terima kasih Yang Menteri, terutamanya kerana telah meneruskan dasar kerajaan dulu, iaitu pada tahun 2020-2021 kerajaan dulu telah pun mengambil dasar yang sama pengasingan peranan AG dan juga DPP ini. Tan Sri Ketua, saya yakin Yang Berhormat Menteri aware ataupun memahami bahawa perkara 145 berhubung dengan pelantikan peguam negara ini ada pindaan dia. Tahun 1957 yang berbunyi Yang di-Pertuan Agong hendaklah selepas berunding dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan melantik daripada kalangan anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan seorang peguam negara yang hendaklah seorang yang berkelayakan menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan. Pindaan yang berkuat kuasa 16 September 63 berbunyi Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri melantik seorang yang layak menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai peguam negara bagi persekutuan. Soalan saya, apabila pindaan yang hendak dibuat oleh kerajaan sekarang ini nak guna peruntukan yang mana? Adakah atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman Perundangan ataupun kekal dengan pelantikan AG atas nasihat Perdana Menteri? Yang kedua, adakah selepas pindaan ini dibuat, jawatan peguam negara ataupun peguam negara itu sendiri akan menjadi salah seorang ahli kabinet ex officio, sebagaimana sekarang ini di peringkat negeri, penasihat undang-undang negeri menjadi ex officio, ex co di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan. Mohon jawapan. Terima kasih.
Sila Menteri. Terima kasih abangku yang berhormat Kota Baru. Bukan bosku, abangku. Tan Sri Speaker, sebenarnya nak melakukan pengasingan ini, saya sebut tadi 3 fasa yang kami lihat. Perbezaan antara kerajaan perpaduan madani ialah kami cakap, kami buat. Jadi itu sebabnya antara komitmen yang pertama ialah model negara yang kami nak rujuk ni untuk menjawab soalan kedua daripada Yang Berhormat Kota Baru tu ialah apa model yang kita nak tengok. Saya bagi sebagai contoh yang berhormat Tan Sri Speaker, England dengan Wales mengambil masa lebih kurang 8 tahun untuk mewujudkan Director of Public Prosecution dan Crown Prosecution Service yang mengambil alih pendakwaan daripada polis. Kemudian kalau kita tengok di Kenya pula, Director of Public Prosecution pada 2011 selepas perlembagaan baru bagi Kenya berkuat kuasa pada 2010. Perlembagaan baru ini tersebut digubah selepas pilihan raya Kenya pada tahun 2007. Dan kalau kita tengok pula daripada negara-negara yang kita berhadapan, di Kanada, Peguam Negara boleh mengeluarkan arahan berkenaan dengan permulaan pendakwaan ataupun tindakan yang khusus. Tetapi apa-apa arahan hendaklah secara bertulis, diwartakan dan dalam Canada Gazette sebagai contoh. Kemudian di Australia pula, Peguam Negara masih punya kuasa untuk memulakan atau menamatkan pendakwaan awam dan mengambil alih pendakwaan yang dijalankan oleh pihak persendirian. Di Ireland pula, Peguam Negara pula masih mempunyai fungsi di bawah beberapa undang-undang tertentu yang mana boleh dilaksanakan pendakwaan tanpa macam-macam kebenaran. Di India pula, Peguam Negara boleh dengan demi kepentingan keadilan membuat permohonan kepada Supreme Court untuk memindahkan pendegaran dan rayuan kes jenayah. Maksudnya yang saya sebut di sini, kerajaan perpaduan madani tidak akan kata orang cakap hari ini buat semalam. Kami akan melakukan 3 fasa yang disebut tadi dalam jawapan saya, bahawa soalannya ialah perkara 145 yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Baru tu, adakah akan dipinda? Adakah akan diberikan sebahagian pada kuasa kepada Peguam Negara kita di Sabah Sarawak sekarang? Peguam Negara kita ialah Peguam Negara negeri yang khas, mempunyai servis dia sendiri. Kemudian pula yang saya jawab dalam fasa ketiga ialah beberapa agensi penguatkuasa kemungkinan pada hari ini mahukan kuasa pendakwaan terhadap kuasa mereka mendakwa tersendiri. Pada hari ini, setakat ini, kuasa pendakwaan hanya tertakluk pada Peguam Negara di bawah perkara 145. Itu sebab soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Kota Baru, ingin saya menyatakan ialah kita memang dalam perjalanan. Perjalanan ini akan memakan masa. Tetapi komitmen kita ialah apabila kita berbincang, ahli-ahli yang berhormat di dua-dua belah pihak akan dibawa bersama setiap tahap perbincangan untuk menunjukkan komitmen daripada kerajaan ini supaya pindaan ini, perubahan ini akan dibuat secara tulus dan diberikan penekanan kepada tata kelola supaya rakyat diutamakan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Damansara. Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, kami semua dengar berkenaan dengan perlunya untuk kita asingkan kuasa di antara Peguam Negara dan juga pendakwa raya. Jadi, soal yang berbangkit di luar sana adalah apakah pentingnya dan perlunya untuk pengasingan kuasa ini? Apakah tujuannya secara spesifik? Apakah objektif yang kita ingin capai melalui pindaan ini? Jadi soalan saya kepada Menteri adalah soalan itu. Apakah objektif pengasingan kuasa di antara Peguam Negara dan pendakwa raya? Dan soalan seterusnya, setelah kita membuat pindaan-pindaan ini, misal kata kalau kita lihat objektif itu adalah untuk mengelakkan daripada ada campur tangan dari sudut eksekutif dan sebagainya. Apakah mekanisme yang akan kita bawa dalam pindaan ini untuk pastikan bahawa selepas kita ada pengasingan kuasa ini, Tuan Speaker, masalah yang kita ingin hapuskan itu dan elakkan itu tidak akan berulang lagi. Itulah soalan saya kepada Menteri. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Damansara. Sebenarnya Tan Sri Speaker, itulah yang mana kajian ini perlu kita lakukan. Kerana sebenarnya soalan yang perlu kita tanya ialah adakah kuasa Peguam Negara yang ada dengan kita sekarang di bawah perlembagaan ini mencukupi ke, ataupun adakah budi bicara Peguam Negara perlu mempunyai kuasa terhad?
Bererti soalannya, Damansara, adakah kuasa peguam negara dalam negara kita dalam kajian ini, should it be full discretion dengan izin ataupun should it be guided discretion? Pertama. Keduanya, dalam kajian ini juga kita pun akan mempersoal, adakah isunya pelantikan ataupun adakah isunya termination dengan izin? Kalau pelantikan itu dilihat sebagai satu proses yang dapat menjamin ketulusan, kemungkinan dalam kajian bila dibawa kepada Jemaah Menteri setelah dia berbincang dengan ahli-ahli parlimen ialah adakah kita melihat bahawa dalam aspek termination, pemberhentian itu dilakukan secara lebih terbuka seperti yang dilakukan kepada hakim-hakim kita melalui satu proses standard kepada High Court Judge sebagai contoh. Semua soalan-soalan ni kita akan lakukan dalam kajian kita yang saya sebut tadi. Sebab soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Damansara tu dan juga Kota Baru tu memang betul. It depends on apa sebenarnya objektif yang kita nak tengok daripada proses ini. Tetapi saya perlu menekankan di sini ialah kita tidak boleh lari bahawa akan dikenakan kos kepada negara kita. Sebab dalam mana-mana negara, pengkhususan itu mewujudkan satu pendakwaan yang berkhusus. Tetapi pada sebuah negara lain di Amerika Syarikat, pendakwa raya di peringkat federal dan juga negeri-negeri semuanya adalah orang politik yang voted in, diundi oleh rakyat mereka kepada pendakwa raya tersebut. Maknanya the Attorney General is voted by the people di Amerika Syarikat. Itu sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Tetapi adakah itu kerana menilai kepada elemen demokrasi, ketulusan, ataupun adakah itu menilai kepada tuntutan yang dibuat oleh rakyat yang memilih jenis peguam negara yang mana? Jadi pada setakat ini, pada hari ini 9 bulan Oktober, saya memang tidak dapat menjawab semua soalan yang ditanya sebab kita memerlukan kajian yang lebih berhati-hati supaya pindaan kalau dibuat pada perlembagaan, pindaan ini tidak akan menjadi satu sesalan kepada negara kelak. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih. Tan Sri Speaker. Saya jemput Puan Tarisa Kok. Minta kuasa budi bicara. Boleh. No, saya dah jemput. Sikit-sikit aja soalan. Sila Sebuti. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Seputih. Tan Sri Yang Di-Pertua, isu berkaitan penipuan melibatkan kerugian wang ringgit sama ada secara dalam talian atau luar talian secara khusus adalah tertakluk di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia, di bawah peruntukan perundungan sedia ada seperti Kanun Keseksaan Akta 574, termasuk bagi sebarang tindakan susulan seperti sekatan laman sesawang jika berkaitan atau penurunan kandungan. Penglibatan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia merangkumi bantuan teknikal berhubung siasatan, pembekalan maklumat, analisis forensik digital serta pelaksanaan tindakan sekatan berdasarkan permohonan daripada pihak berkuasa untuk menangani kes-kes penipuan dalam talian. Sehingga kini, SKMM hanya menerima satu aduan berkaitan penipuan pengubah suaian ataupun renovation scam susulan daripada siasatan yang dijalankan oleh PDRM. Simakan yang dibuat mendapati bahawa kandungan terlibat tidak lagi wujud atau telah diturunkan oleh pentadbir laman sesawang berkenaan. Dalam menangani semua kes penipuan, termasuk penipuan pengubah suaian, SKMM sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan yang terlibat secara berterusan dengan menjalankan advokasi kepada pengguna melalui pelbagai platform termasuk portal sebenarnya.my, klik dengan bijak, hebahan SMS, media sosial, siaran TV dan radio bagi memupuk kesedaran dan kewaspadaan orang ramai termasuk golongan warga emas, muda dan kanak-kanak berkenaan risiko dan modus operandi penipuan dalam talian. Kerjasama dengan Badan Bukan Kerajaan dan kumpulan pemimpin masyarakat juga bakal dijalin untuk menambahkan lagi keberkesanan kempen ini. Sekian, terima kasih. Silam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya hairan hanya satu laporan dibuat. Mungkin laporan itu dibuat oleh saya. Dan dilampirkan oleh berpuluh-puluh naskah laporan polis. Jadi ini ada begitu serius. Sebenarnya ramai bangsa mereka memang tidak tahu selain daripada membuat laporan polis, mereka memang tidak tahu macam mana membuat laporan kepada SKMM. Di sini Yang Berhormat Menteri, saya ada satu lagi komplain
dengan beberapa laporan polis yang ada yang pemilik akaun Instagram MFLM-Reno yang ini. Semua laporan polis disertakan. Yang soalan saya ialah, adakah kementerian kerana yang amount yang terlibat adalah berpuluh-puluh ribu dan selalu kita rasa sakit hati mereka yang nak pembeli rumah yang pertama kali. Mereka ni ditipu kerana percaya pada portal yang menunjukkan yang semua renovation yang cantik ini. Jadi adakah yang SKMM akan bekerjasama mungkin dengan KPKT dan juga dengan CIDB untuk adakan program, adakan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai. Jangan percaya pada gambar-gambar cantik yang ditunjukkan dan satu lagi cara tipu kepada pembeli rumah. Jadi supaya lebih orang akan sedar tentang yang scam yang terbaru ini, renovation scam. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya ambil maklum tentang mungkin kalau sebelum ini ada pihak-pihak yang mungkin membuat aduan dan sekiranya proses itu mungkin kalau dikirakan sukar, kita akan teliti dan saya akan bagi maklum balas kepada SKMM untuk mempermudah. Tapi berdasarkan maklumat yang diberikan kepada saya, ia adalah berasaskan kepada laporan polis. Jadi sekiranya ada pihak-pihak berkenaan membuat laporan polis, ia akan sampai kepada SKMM untuk tindakan seterusnya. Saya percaya pihak SKMM sedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang lain termasuk CIDB, KPKT ya, untuk mengenal pasti mana-mana laman sesawang yang cuba menipu pembeli kali pertama, ya, pembeli first time buyer. Terima kasih. Tan Sri Ketua. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri. Kalau dalam portal sebenarnya .my dia memaparkan berita palsu dan berita benar. Apakah kementerian bercadang untuk buat benda yang sama untuk laman web yang menawarkan perniagaan ataupun renovation rumah yang disebut oleh Seputih tadi itu? Yang ni yang betul, yang ni yang tak betul. Dan adakah kementerian juga bercadang untuk letak satu macam chop? Kalau makanan ada chop halal, ini chop benar, ini mana yang ada certified oleh kementerian, itulah yang diperakui benar dan kita memudahkan rakyat untuk tengok mana yang betul, mana yang tak betul. Adakah kementerian bercadang untuk buat perkara tersebut? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pada waktu ini pihak kerajaan dan khususnya kementerian belum lagi ada pertimbangan tentang mengenakan cop halalan tayyiban untuk maklumat seperti yang Berhormat maksudkan itu. Tapi ia adalah satu perkara yang boleh dipertimbang, tapi sama ada secara teknikal ya, ia boleh dilakukan ataupun tidak. Salah satu daripada masalah yang sering pihak sebenarnya .my hadapi ialah pihak-pihak yang kononnya menawarkan bantuan RM200, RM1,000 kononnya daripada agensi kerajaan dengan laman sesawang mirip laman sesawang kerajaan. Tapi salah satu daripada isu yang kita hadapi ialah bila ditutup satu sebab dia hanya melibatkan coding dan penukaran kepada mungkin hosting dan sebagainya, mereka boleh copy paste ya, laman-laman web ini. Maka satu lagi cara yang lebih baik ialah kita meningkatkan literasi digital bagi rakyat supaya bila kita lihat kononnya ada laman message daripada Kementerian Keuangan, tapi URL yang diberikan dalam message itu adalah kepada laman web tak nampak official langsung, tak nampak rasmi, maka kita patut ragu-ragu, syakwasangka dan tidak klik pautan itu. Tapi saya ambil maklum, kita akan pertimbangkan. Terima kasih Yang Berhormat atas cadangan itu. Terima kasih Speaker. Satu lagi soalan tambahan. Datuk Seri Dr. Ronald Candy, Beluran. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Sebelum saya kemukakan soalan ini, saya ingin membuat pembetulan. Draft yang saya hantar ke Parlimen adalah soalan berkenaan dengan apakah halangan kerajaan untuk menyaklasifikasikan perjanjian, bukan klasifikasi. Kalau menyaklasifikasi itu different word, classified and declassified. Saya minta soalan declassified the document. Jadi kalau jawapan menteri itu mesti declassified the document because it will be redundant. It is classified now. So I want it to be declassified. So the word is Ya. I send draft saya adalah menyaklasifikasikan. Jadi saya minta soalan
Ini dijawab adalah soalan ke atas menyaklasifikasikan soalan. Soalan nombor 6, masih. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Urban. Yang Berhormat Beluran, nasib baik cepat buat pembetulan. Sudah ada, okey. Don't get it wrong. It was not me. Oh, okey. Parlimen draft saya adalah menyaklasifikasikan. Okay, saya akan siasat itu. Silakan jawab Menteri. Terima kasih Pertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Beluran di atas pertanyaan yang dikemukakan. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, isu persempadanan maritim adalah isu yang sensitif kepada mana-mana negara kerana ia berkaitan dengan kedaulatan. Dalam masa yang sama, kita juga perlu menghormati hubungan diplomatik yang baik bagi menjamin keamanan, kestabilan dan kemakmuran ekonomi dengan mana-mana negara jiran dan di peringkat antarabangsa secara amnya. Saya maklum pelbagai pihak telah memohon agar kerajaan mendedahkan atau menyaklasifikasikan isi kandungan treaty-treaty tersebut. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa disebabkan oleh proses ratifikasi yang berbeza oleh kedua-dua negara, dokumen-dokumen tersebut masih belum boleh dikongsi kepada umum. Kerajaan sentiasa berpegang kepada dasar luar Malaysia yang sentiasa tekal atau dengan izin konsisten bertunjangkan prinsip-prinsip utama seperti menghormati kedaulatan wilayah asing dan undang-undang antarabangsa, tidak mencampuri urusan dalaman negara lain, menyelesaikan konflik secara aman, serta menjalinkan hubungan dengan negara lain demi manfaat bersama. Jadi Pertua, dalam hal ini, Malaysia menghormati proses perundangan sesebuah negara. Ia adalah prinsip yang penting dalam memelihara hubungan diplomatik. Berdasarkan amalan antarabangsa, hanya setelah kedua-dua negara menyempurnakan proses ratifikasi berdasarkan undang-undang domestik masing-masing, barulah dokumen-dokumen tersebut dikongsikan kepada umum. Sekian dan terima kasih. Sila Beluran. Ya, keputusan ataupun tindakan untuk tidak menyaklasifikasikan ini mengundang banyak spekulasi, terutama berkenaan dengan ambalat Tan Sri Yang di-Pertua. Apatah lagi bila perjanjian ini sudah pun dirancang selama 18 tahun, Tan Sri Pago, 18 tahun, tetapi Malaysia tidak merestui tentang perjanjian menandatangani kerana ada isu-isu. Tetapi apabila kerajaan baru Madani ini masuk, ianya ditandatangani sebegitu cepat. Jadi mengundang spekulasi. Dan I don't blame you. Tetapi sebab itu saya katakan kalau di sana perlu ratifikasi, adakah kerajaan juga bercadang membuat ratifikasi di Dewan kita. Ataupun kalau dulu vaksin mempunyai perjanjian yang tidak boleh dihebahkan harga dan sebagainya. Tetapi PAC membuat inisiatif. Mungkin PAC ataupun Jabatan Kuasa Luar, Jabatan Select Committee Foreign Affairs ini boleh membuat proceeding terhadap ini untuk meredakan spekulasi. You don't blame them, Tan Sri. Orang membuat spekulasi dan blame them, especially on ambalat. Jadi this is very sensitive. Apatah lagi bila sepihak sebelah sana, Indonesia, meraih kemenangan terhadap perjanjian ini. Itu paling penting. So you don't blame people for speculating. Pasal sebelah sana meraih kemenangan. So di sini kita tak tahu benda masih. Okey, terima kasih Menteri. Terima kasih Bapak Beluran. Saya tak faham apa yang dimaksudkan pihak sebelah sana meraih kemenangan daripada treaty ini. Saya ingin beritahu bahawa treaty ini adalah treaty di antara kedua-dua buah negara, Malaysia dengan Indonesia. Betul, kita pernah mendedahkan beberapa dokumen di Parlimen ini melalui jawatan kuasa khas. Tapi dalam jawapan saya sebelum ini di Parlimen, Tan Sri Pertua, bahawa kita bersedia tampil sekiranya diminta oleh jawatan kuasa khas untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Kita sedia tampil dalam jawatan kuasa khas tersebut. Tapi untuk mendedahkan dalam Dewan Terbuka ini, saya fikir kita belum bersedia oleh kerana kita kena menghormati sensitiviti negara-negara yang terlibat dalam treaty ini. Di Indonesia, seperti mana kita maklum, mereka perlu bawa treaty ini ke Parlimen mereka untuk proses ratifikasi. Tetapi di Malaysia, amalan kita adalah
hanya memadai kita bentangkan dalam jawatankuasa kabinet untuk meratifikasi, lebih kepada proses eksekutif. Dan di Indonesia lebih kepada proses legislatif. Dia ada beza yang cukup besar. Jadi kita perlu menghormati perundangan di negara luar, negara yang terlibat, demi menjaga hubungan diplomatik yang baik. Terima kasih. Ya, kena bertangan. Tansi Speaker, Yang Berhormat Menteri, saya percaya bahawa perjanjian antara dua negara ini akan menseimbangkan keadaan di antara sempadan. Jadi saya pun juga yakin bahawa negara kita tidak akan menyalahgunakan apa-apa peruntukan untuk tidak berunding dengan stakeholder seperti Kerajaan Negeri Sabah. Sebab ini sempadan ini melibatkan Kerajaan Negeri Sabah. Jadi apakah Yang Berhormat yakin bahawa treaty ini membawa keuntungan juga kepada kedua-dua belah pihak? Terima kasih. Siap, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kira Batangan. Apa juga perundingan dan perbincangan mengenai persempadanan maritim antarabangsa yang melibatkan negeri Sabah contohnya. Kita memang melibatkan Kerajaan Negeri Sabah. Dalam proses ini untuk maklumat Yang Berhormat Kira Batangan, agensi kerajaan yang terlibat di Sabah itu ialah Jabatan Tanda Ukur Negeri Sabah, Jabatan Peguam Negeri Sabah. Kita libatkan Sabah untuk kita mendalami, berbicara, putuskan soal persempadanan maritim antarabangsa yang melibatkan negeri Sabah. Dan pastinya insya-Allah Kerajaan Pusat akan memastikan bahawa stakeholders, iaitu Kerajaan Negeri Sabah terutamanya dalam isu ambalat ini akan sentiasa diambil kira dan juga diberi kepentingan yang sewajarnya. Terima kasih Yang Berhormat Kira Batangan. Terima kasih. Tansi Speaker. Saya jemput Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh Ledang. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan ledang soalan nombor 7. Baik, terima kasih Menteri. Datuk Ketua, terima kasih saya ucapkan untuk memberikan peluang untuk saya memberikan jawapan kepada Yang Berhormat Pada Ledang. Izinkan saya juga Datuk Ketua untuk menjawab soalan ini bersekali dengan Yang Berhormat Kuala Kurau yang bertarikh 24 bulan dan juga Yang Berhormat Sungai Petani yang bertarikh 30 bulan. Ya. Bersekali itu betul kerana soalan yang sama berkenaan dengan PLKN. Datuk Ketua, kerajaan telah pun memikirkan semula untuk meneruskan PLKN. Jemaah Menteri pada tahun 2021 telah pun meluluskan untuk dikaji semula cara baru untuk kita meneruskan PLKN. Kerana PLKN ini amat baik untuk diberikan asas ketatanegaraan kepada belia-belia kita. Dan satu jawatankuasa khas telah pun ditubuhkan oleh MINDEF untuk mengkaji bagaimana cara untuk kita revive atau kita hidupkan semula PLKN ini, tetapi dengan template yang baru. Bukan kita mengikut template yang lama, yang mana PLKN yang dulunya dilakukan dia banyak kepada summer camp, Datuk betul. Ya. Tetapi kita nak supaya kali ini tidak berbelanja banyak, tetapi dia lebih memberikan orang kata pulangan yang baik kepada modal insan yang akan menyertai PLKN ini. Maka jawatankuasa yang telah pun dilantik tersebut telah beberapa kali memberikan pandangan kepada pihak kementerian dan kita telah minta supaya dia diubah suai sehingga ke satu tahap di mana pihak jawatankuasa melihat bahawa penyertaan daripada peringkat sekolah itu penting. Ya, bukan sahaja selepas sekolah, tetapi di peringkat sekolah itu betul apa yang kita panggil sebagai PLKN fasa 1, PLKN fasa 2 di mana dah habis sekolah, lepas SPM mereka masuk fasa 2 dan anak-anak yang lahir, belia-belia yang lahir daripada proses PLKN fasa 2 ini disambut kelahirannya pula oleh agensi-agensi yang lain. Kalau tidak dulu tu dia pergi sama-sama huri-huri, lepas tu tak ada apa-apa.
Ya. Jadi dia tidak ada kesinambungan. Kelahiran mereka ini tidak disambut dan mereka terpinga-pinga dengan semangat yang berkobar-kobar tapi tak tahu nak buat apa. Jadi ini yang sedang kita lakukan, sedang kita kaji, di mana di bawah akta PLKN ini Datuk Petua cuma yang berumur 16 tahun ke atas saja, ya, sehingga 35 tahun. Maka pelajar-pelajar tingkatan 4 yang sekarang di Kementerian Pelajaran telah ada kurikulum badan beruniform, macam-macam ada, ya. Macam-macam bombernya semua adalah, ya. Girl Guide-nya semua ini diperkasakan lagi. Kerajaan boleh memberikan pemerkasaan kepada badan-badan beruniform ini, dan apabila mereka selesai, tapi tingkatan 5 tak adalah. Tingkatan 5 tahun peperiksaan. Mereka ini keluar, maka kita Datuk Petua akan menyambut mereka. Tapi kali ini Datuk Petua kita nak buat di kem-kem tentera. Ini fasa 2. Di mana kem tentera banyak kem-kem wataniah ni yang dianya banyak ideal daripada digunakan, ya. Jadi kita akan melatih, tapi dia tak mengambil masa macam dulu. Kita akan mengambil masa 45 hari sahaja. Yang mana 90% daripada fasa kedua ini, ketatanegaraan beruniform tu di sekolah dah. Di fasa 2 ni kita banyak kepada tentera supaya membina jati diri mereka sebagai belia yang kuat, yang bertenaga, yang sehat. 90% ketenteraan, 10% kepada tata negara. Lepas itu Datuk Petua, maka agensi-agensi seperti bombernya, pertahanan awamnya, polisnya, apa semua itu, ya, boleh melihat mereka ini. Ini sebagai penyediaan kepada guna tenaga belia yang terlatih, yang telah pun ada jati diri, yang punya semangat cintakan negara yang tinggi. Ini dia Datuk Petua. Selain daripada mereka yang masuk universiti itu, dia akan meneruskan pelajaran. Tetapi mereka-mereka yang tidak berpeluang, tak bernasib baik masuk universiti, mereka ini dah kita latih, dah menjadi sebagai tenaga kerja yang bersedia untuk memikul tanggungjawab yang baik. Dan kita akan gunakan kem tentera, ada 13 kem wataniah seluruh negara tu, betul. Ada satu kem Polapol pusat di Pusat Latihan Polis Jalan Tembak yang boleh accommodate 4,000 orang untuk 1 tahun. Dan kami boleh melatih lebih kurang 20,000 orang. Datuk betul? 45 hari. Dan tenaga pelatih pun dah ada, tentera. Jadi kurang kos Datuk betul. Kosnya amat kurang. Kalau dulu kita berbelanja 500 lebih juta 1 tahun, kali ini daripada kertas kerja oleh jawatan kuasa ni Datuk betul, kita tidak akan berbelanja lebih pada 100 juta. Penjimatan yang baik, Datuk Petua, ini adalah wang rakyat. Kita mesti buat elok-elok, tapi yang penting hasil daripada kita punya program PLKN ini dapat menyediakan belia kita yang berkualiti, belia yang berdisiplin, belia yang cintakan negara, dan belia yang telah tersedia untuk memikul tanggungjawab di dalam masyarakat, Datuk Petua. Pada persoalan Kuala Kurau pula, apakah kita akan mengambil template Singapura dan Korea? Tidak. Mereka ini bukan khidmat negara, mereka ini adalah kerahan tenaga. Jadi kita tak mau ikut Korea ataupun Singapura, tapi kita akan ada template kita sendiri, Datuk Petua, untuk kita ubah sesuai. Bila dah siap Datuk Petua, kertas kerja ini di peringkat kementerian, kita akan bentangkan di Majlis Keselamatan Negara untuk mendapat persetujuan dan keputusan kelulusan daripada MKN untuk kita mulakan PLKN 3.0, Datuk Petua. Terima kasih. Terima kasih. Dedang. InsyaAllah saya akan bagikan sebelah sini. Dedang dulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Betul. Terima kasih Mohd Menteri atas jawapan yang komprehensif dan menyeluruh tadi. Saya amat sambut baik sebenarnya apa yang telah disebutkan oleh Mohd Menteri. Dan pada masa yang sama, saya tahu ini adalah juga topik kegemaran Tan Sri Speaker untuk kita kembalikan. Dan asasnya ialah kerana kita nak semangat cintakan negara, semangat patriotik yang mungkin banyak pihak anggap agak lemah pada waktu ini. Dan kita berdalam Dewan ini baru ada belia-belia yang bersama dengan kita yang mendengar jawapan tadi daripada Mohd Menteri. Jadi saya sambut baik. Cuma soalan tambahan saya ialah berkenaan dengan pertamanya ialah penglibatan. Saya percaya ahli-ahli parlimen juga ada pandangan yang boleh diambil kira
ada libat urus yang boleh dilaksanakan, apakah pihak kementerian yang Menteri boleh pertimbangkan supaya perkara ini dibawa kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Keselamatan juga, dan juga di Parlimen untuk diberikan pandangan, kerana keberkesanan perkara ataupun PLKN ini selalunya akan dipersoalkan, terutama berkenaan dengan modal, berkenaan dengan perbelanjaan, berkenaan dengan pindaan undang-undang. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih kepada sahabat Peladang. Memang hasrat kita selepas mendapat pembentangan di MKN nanti, selepas mendapat kelulusan, sama ada template baru ini dipersetujui ataupun tidak, dan sama ada PLKN 3.0 ini memenuhi cita rasa dan kehendak negara. Dan yang penting ialah hasil kepada anak-anak yang kita akan latih ini. Kita akan bentangkan apa sahaja dasar-dasar Tuan Ketua, kita bentangkan, dan pihak kementerian tidak ada apa-apa halangan untuk kita bentangkan dalam Jawatankuasa Pilihan Parlimen untuk kita sama-sama fikirkan cara yang terbaik dan memberikan pandangan-pandangan input daripada rakan-rakan ahli parlimen yang lain. Terima kasih. Sila Ketereh. Tok Mat, saya setuju kalau Ketereh tu kita ambil jadi jurulatih. Layak sangat tu. Tereh. Setuju. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya juga menyokong sekiranya diadakan kembali PLKM ini. Cuma saya nak tanya di sini, apa jadi dengan kem-kem yang kita bina dahulu, kem PLKM ni? Sebab saya rasa banyak duit rakyat yang kita ambil untuk bina kem-kem tentera, kem-kem PLKM ini. Jadi saya nak tahu apa jadi dengan kem PLKM yang sedia ada. Soalan yang kedua. Yang kedua, saya rasa dalam melatih di kem latihan PLKM ini, saya rasa kita perlu menggunakan bekas-bekas tentera. Kerana mereka juga fresh daripada angkatan tentera. Daripada kita gunakan angkatan tentera yang ada, sebab banyak lagi tugas-tugas yang dia perlu jalankan. Jadi saya rasa kita gunakan bekas-bekas tentera. Yang mana saya tengok ramai bekas-bekas tentera yang tak ada kerja sekarang ni. Jadi eloklah kita mempertimbangkan menggunakan bekas-bekas tentera. Sekian. Terima kasih. Ex-service, ya. Okey. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih kepada sahabat daripada Ketereh. Berkenaan dengan soalan nombor 1 Ketereh, bahawa apakah yang akan terjadi kepada pusat-pusat latihan yang telah didirikan oleh pihak-pihak persendirian. Dia bukannya kerajaan punya kem. Datuk Ketua, untuk pengetahuan, telah pun berkumpul dijadikan sebagai satu kumpulan yang tuan punya pusat-pusat kem latihan ini, Datuk Ketua, telah pun membawa kes ini ke mahkamah, Datuk Ketua. Jadi saya tak dapat nak bagi apa sahaja jawapan dalam ni, kerana biarlah mahkamah yang akan memutuskan. Apa keputusan mahkamah, kerajaan akan patuh kepada apa jua keputusan yang akan diambil oleh mahkamah. Soalan nombor 2 berkenaan dengan pelatih, ya. Jurulatih PLKN, yang mana kalau kita buat diluluskan nanti dan ahli-ahli yang berhormat akan masuk serta sebagai dalam Jawatankuasa Pilihan nanti, kita menggunakan kem tentera dan tidak ada isu untuk kita menambah bilangan jurulatih, kerana jurulatih yang ada di dalam khidmat akan tentera pun memerlukan tambahan. Tetapi bukan ada kerunsingan mengatakan kita menggunakan tenaga daripada tentera yang mengawal border. Kita memang dah ada jurulatih. Kita akan gunakan jurulatih dalam perkhidmatan sedia ada, tetapi untuk kita mengambil kira untuk menambah bilangan jurulatih tersebut untuk daripada veteran itu amat dialu-alukan, itu betul. Terima kasih. Soalan tambahan? Baik, kita terus terjemput Dr. Siti Mastura Muhammad, Kepala Batas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Tan Speaker, soalan saya nombor 8. Silakan. Menteri.
Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Kepala Batas telah pun bertanya tentang senarai projek perumahan awam yang terbengkalai. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, sukacita dimaklumkan, sejak Kerajaan Perpaduan ditubuhkan, tiada projek perumahan awam yang terbengkalai. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT sentiasa memantau status pemajuan perumahan, projek perumahan awam dan projek perumahan swasta melalui pendekatan berikut. A. Projek perumahan awam. Walaupun kebanyakan projek kerajaan yang dilaksanakan memenuhi tempoh penyiapan yang ditetapkan, terdapat juga projek yang dilaksanakan oleh kerajaan berada dalam kategori projek lewat jadual dan sakit. Namun, bagi meminimalkan projek dalam kategori ini, KPKT telah mengambil tindakan untuk memantau prestasi pelaksanaan projek perumahan program perumahan rakyat PPR yang bermasalah selaras dengan perkeliling kerajaan 4.5, iaitu tata cara pengurusan projek sakit dan pelantikan kontraktor penyiap bagi projek sakit seperti berikut. Pertama, projek yang mengalami kelewatan dan projek sakit akan dipantau sentiasa melalui mekanisme dalaman seperti Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian dan Jawatan Kuasa Contract Coordination Panel. Kedua, penilaian dan pemantauan berkala akan dilaksanakan ke atas prestasi projek. Selain itu, pelaksanaan langkah pemulihan atau penamatan kontrak-kontraktor yang sedia ada akan dibuat sekiranya perlu. Yang ketiga, sekiranya penamatan dibuat, jaminan bond pelaksanaan atau performance bond atau jaminan bayaran pendahuluan akan dirampas daripada institusi kewangan yang menjamin pelaksanaan projek tersebut dengan kadar segera atau setakat mana jumlah yang tidak dibayar balik kepada kerajaan. Dan keempat, kontraktor juga boleh dikenakan tindakan tata tertib termasuk dikenakan penalti atau disenarai hitamkan atas kegagalan memenuhi obligasi kontrak. Selain itu, KPKT juga giat melaksanakan pemantauan secara berkala selain melaksanakan penyelarasan bersama pihak berkuasa negeri serta agensi pusat seperti unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri untuk menangani isu-isu di luar kawalan kementerian. Kedua, ini adalah sebenarnya maklumat tambahan. Untuk projek perumahan swasta, untuk maklumat ahli yang berhormat, definisi bagi projek sakit dan projek terbengkalai untuk perumahan swasta adalah seperti berikut. Makna projek sakit adalah projek yang mengalami kelewatan melebihi 30% berbanding dengan kemajuan yang sepatutnya atau telah tamat tempoh perjanjian jual beli, sales and purchase agreement. Dan kedua, projek terbengkalai. Projek yang terbengkalai ini ditakrifkan sebagai projek-projek yang memenuhi kriteria berikut. A. Projek yang tidak siap dalam atau luar tempoh perjanjian jual dan beli dan tiada sebarang aktiviti yang ketara di tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan. Kedua, petisyen penggulungan telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di bawah Seksyen 218 Akta Syarikat tahun 1966. Dan C. Syarikat diletakkan di bawah pegawai penerima dan pengurus receiver and manager, ataupun D. Pemaju mengakui tidak berupaya secara bertulis kepada pengawal perumahan, dan terakhir disahkan projek terbengkalai oleh Menteri Pembangunan KPKT di bawah Seksyen 11-1-C Akta 118. Berdasarkan kepada laporan Task Force Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai, sehingga 31 Ogos 2023, terdapat sebanyak 112 projek perumahan swasta, bukan perumahan awam ya, perumahan swasta, terbengkalai melibatkan 23,912 unit rumah dan 13,854 pembeli yang terkesan sehingga 31 Ogos tahun ini. Dan nilai pembangunan kasar dengan izin gross development value adalah sebanyak 12.98 bilion. Sebagai panduan umum, bakal pembeli rumah adalah dinasihatkan untuk merujuk ke laman web ehome.kpkt.gov.my, ehome, E-H-O-M-E, bagi menyemak sama ada pemaju atau ahli lembaga pengarah sesuatu syarikat yang membangunkan projek perumahan sama ada terlibat dalam projek sakit atau terbengkalai. Dan rakyat ataupun pembeli rumah dinasihatkan untuk lebih berhati-hati apabila membuat apa-apa transaksi pembelian rumah.
Para pembeli juga boleh mengemukakan aduan rasmi kepada Jabatan Perumahan Negara apabila mengesyaki bahawa sesuatu pembangunan perumahan tersebut dijalankan tanpa mematuhi mana-mana peruntukan di bawah Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan tahun 1966 agar kertas siasatan dan tindakan sewajarnya dapat dijalankan. Untuk makluman semua, aduan juga boleh dibuat melalui sistem pengurusan aduan awam melalui kpkt.sp8b.gov.my ataupun SISPA. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Sila Kepala Batas. Bismillah, terima kasih kepada Menteri di atas jawapan yang komprehensif sebentar tadi. Ada dua perkara yang ingin saya utarakan dan mohon perincian daripada Yang Berhormat Menteri. Yang pertama, apakah usaha yang disebutkan sebentar tadi berkenaan dengan projek swasta penambahbaikan pihak kementerian terhadap Akta Pemajuan dan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 Akta 118 sebagai langkah menangani lambakan projek-projek yang terbengkalai ataupun bermasalah. Yang kedua, saya mohon juga kepada penjelasan Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan model baharu penambahbaikan pelaksanaan PPAM. Sebagaimana jawapan Yang Berhormat sebelum ini kepada saya secara bertulis, khususnya kepada pembeli-pembeli PPAM Conifer di Taman Permatang Sintuk. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Ini adalah soalan khusus yang dia tidak berkaitan dengan soalan asal, tapi saya akan siasat dan berikan kepada jawapan bertulis. Bagaimanapun untuk menambahbaikan, untuk maklumat Yang Berhormat, KPKT melalui Jabatan Perumahan Negara telah pun mengeluarkan surat pengesahan status projek terbengkalai kepada pembeli dan yang terkesan dengan pembangunan projek perumahan swasta yang terbengkalai dengan menyarankan beberapa perkara-perkara berikut. Iaitu pertama, pihak bank pembiaya memberikan pengurangan atau pengecualian kadar faedah dan penstrukturan semula pinjaman perumahan atau membatalkan pinjaman perumahan dan penyelesaian penuh dengan pengecualian kadar faedah. Kedua, permohonan pengeluaran simpanan kali kedua daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dan yang ketiga, pembatalan pinjaman sedia ada dan peminjam diberi peluang untuk memohon pinjaman baru yang penuh seperti pinjaman kali pertama ataupun pengecualian faedah pinjaman 4% di sepanjang tempoh projek dipulihkan atau 5 tahun bagi urusan berkaitan dengan lembaga pembiayaan perumahan sektor awam. Terima kasih. Saya jemput typing. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Speaker, tadi kita telah dengar bahawa ada penubuhan pasukan tugas-tugas khas untuk menangani projek sakit dan terbengkalai. Dan apa yang kita nampak adalah beberapa bulan yang lepas memang pihak kementerian banyak turun padang ke tapak untuk menyelesaikan isu-isu terbabit. Soalan saya adalah nombor satu, setakat ini apakah pencapaian berkenaan dengan pasukan tugas-tugas khas yang ditubuhkan sejak penubuhan kerajaan? Dan nombor dua, apakah langkah-langkah baharu yang bakal dicadangkan oleh pihak kementerian ataupun pasukan tugas-tugas khas ini untuk mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kita? Dan juga yang Tan Sri Speaker, juga saya ingin tahu bahawa berkenaan dengan pemaju ataupun kontraktor yang telah pun disenarai hitamkan, bagaimana kita boleh menjamin mereka yang di belakang syarikat-syarikat tersebut termasuk direktor, pengarah ataupun pemegang saham turut akan disenarai hitamkan? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Taiping yang bertanya tentang pencapaian task force projek perumahan swasta sakit yang terbengkalai. Pasukan petugas-tugas khas ini telah pun ditubuhkan apabila Kerajaan Perpaduan dibentuk. Setakat ini pasukan ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri KPKT sendiri. Sehingga 31 Ogos 20 tahun ini, sebanyak 256 projek perumahan sakit swasta telah berjaya diselamatkan, iaitu 225 projek berjaya disiapkan sehingga mendapat sijil penyampaian dan pematuhan Certificate of Completion and Compliance CCC, dan 31 projek lagi telah bertukar status menjadi lancar. Jumlah ini meliputi sebanyak 28,363 unit rumah dengan nilai gross development value sebanyak
23.37 bilion. Ini adalah pencapaian setakat hari ini. Sebenarnya untuk mengelakkan masalah projek perumahan swasta yang terbengkalai, kerajaan hala tuju yang baru adalah menggalakkan supaya pemaju perumahan bina baru kemudian jual. Build and sell, not sell and build dengan izin. Inisiatif kerajaan dalam meningkatkan pemajuan bina kemudian jual 10% hingga 90% di semenanjung Malaysia adalah pertama, kita memberikan kemudahan pengurangan bayaran deposit kepada pemaju sehingga 200,000 ke dalam Housing Development Account HDA. Berbanding dengan pemaju lain yang jual baru bina, mereka perlu bayar sebanyak 3% daripada kos pembinaan. Kedua, insentif yang diberikan termasuk kemudahan fast lane oleh PBT dalam urusan berkaitan dengan permohonan, kebenaran merancang, pelan pembangunan dan urusan-urusan berkaitan dengan jabatan-jabatan teknikal. Yang ketiga, diberikan pertimbangan untuk pelepasan pembinaan rumah kos rendah atau rumah mesra rakyat seperti yang disyaratkan oleh kerajaan negeri tertakluk kepada kelulusan kerajaan negeri. Dan insentif yang keempat, diberikan pertimbangan pengecualian sepenuhnya caj pematuhan dan caj pembangunan, fast lane untuk kelulusan kebenaran merancang, plan bangunan dan lain-lain insentif yang dapat membantu pemaju. Walau bagaimanapun, perkara ini tertakluk kepada persetujuan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Sekian, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah dimaklumkan oleh Yang Di-Pertua yang terakhir. Saya teruskan dengan Yang Berhormat Tuan Syahrizan bin Johan, Yang Berhormat Bangi. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sebelum saya mulakan, saya cuma nak rakamkan ucapan tahniah buat atlet-atlet kita, atlet-atlet e-sports yang telah menyumbang 2 pingat dalam Asian Games yang baru-baru ini berlangsung dalam acara Arena of Valor dan juga Dota 2. Soalan saya adalah soalan nombor 9. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Untuk Yang Di-Pertua. Bangi minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan langkah-langkah kementerian untuk memberi sokongan kepada pembangunan sukan e-sports di peringkat akar umbi tempatan, daerah dan negeri bagi mencongkil dan memupuk bakat baru dalam sukan tersebut. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2019, Kementerian Belia dan Sukan telah membangunkan Pelan Strategik Pembangunan Sukan Elektronik yang menggariskan 24 objektif strategik, manakala sebagai sokongan pada pelan berkenaan, Kementerian ini pada tahun Jun 2023 turut telah melancarkan garis panduan pembangunan sukan elektronik kebangsaan atau NESDEC dengan 6 teras utamanya. Antara lain adalah pengurusan kontrak kepada pemain, teras 2 tadbir urus dalam penganjuran acara, teras 3 pemantauan dan perlindungan kepada kanak-kanak, teras 4 kod tata kelakuan dan etika, teras 5 laluan kerjaya dan teras 6 aplikasi sains dan perubatan sukan dalam sukan elektronik. Garis panduan ini bermatlamat untuk membantu semua penggiat e-sukan termasuk atlet, penganjur, pertubuhan, publisher dan developer untuk memastikan kemajuan dan kawal selia yang lebih baik. Kementerian juga akan memastikan bahawa garis panduan ini sentiasa diteliti dan diperkemas dari masa ke semasa. Selain demikian, Kementerian turut sejak 2022 telah membangunkan e-sports integrated hub di Puchong, Selangor yang berfungsi untuk menyokong pertumbuhan ekosistem e-sukan di Malaysia menerusi penyediaan ruang kejohanan dan juga acara pusat latihan untuk pemain profesional dan amatur, sebuah hub jaringan untuk pihak berkepentingan industri dan sebagai hub utama untuk pelbagai program pembangunan profesional dan kapasiti. Kementerian Belia dan Sukan turut mengambil inisiatif untuk menganjurkan libat urus bersama dengan penggiat e-sukan pada 25 September 2023 yang lepas untuk mendapatkan pandangan dan meneliti usaha lanjut yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor tersebut. Di samping itu, Kementerian turut telah mengambil langkah membangunkan dan menaik taraf 13 e-sport studio yang memberi manfaat pada 13 persatuan e-sukan negeri di seluruh negara.
Penyediaan infrastruktur di setiap negeri ini mampu untuk meningkatkan perkembangan e-sukan melalui penganjuran di peringkat tempatan dan sebagai studio produksi untuk penganjuran kejohanan dalam talian. E-Sport Studio ini turut menjadi pusat latihan bagi atlet e-sukan negeri yang menyertai Tamasya Sukan Malaysia atau SUKMA. Bagi memastikan persiapan atlet e-sukan negara yang bertanding di kejohanan antarabangsa dan regional ataupun tempatan berjalan lancar, KBS telah membangunkan juga sebuah pusat latihan kebangsaan di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil, MSN. Dalam usaha untuk mengendengahkan bakat-bakat baru, KBS dengan kerjasama Persatuan Sukan Elektronik Malaysia turut menganjurkan Malaysia E-Sports League MEL dan Malaysia E-Sports Championship MEC yang telah memasuki edisi ketiga penganjurannya pada tahun ini. MEL secara khususnya turut melibatkan liga di peringkat negeri dengan kerjasama Persatuan Sukan Elektronik Negeri. Kejohanan ini merupakan platform kompetitif sebagai persediaan individu atau pasukan sebelum menyertai kejohanan profesional dan antarabangsa. Sebagai usaha untuk memekasakan pula penglibatan golongan wanita dalam e-sukan, kementerian ini turut telah menganjurkan kejohanan khusus buat kaum wanita iaitu My Ladies PUBG Mobile Championship. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, Kementerian Belia dan Sukan pada masa ini sedang berusaha untuk mewujudkan anugerah khas kepada penggiat e-sukan sebagai penghargaan dan pengiktirafan untuk mereka yang telah mengharumkan nama negara dan membangunkan ekosistem sukan elektronik di Malaysia. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih YB Menteri atas jawapan tersebut. Saya sendiri sebagai seorang gamer, saya teruja dengan topik ini. Cuma saya bukan kompetitif gamer, lebih kepada single player. Jadi seperti yang telah saya nyatakan tadi, kita tahu bahawa pada Sukan Asia yang baru-baru berlangsung, e-sports telah menyumbang 2 pingat kepada kita, 1 pingat perak, 1 pingat gangsa. Dan ini merupakan kali pertama e-sports dipertandingkan dalam Asian Games secara rasmi. Dan kita melihat bahawa e-sports ni ada potensi yang besar untuk menyumbang kepada medal tally dengan izin bagi negara. Jadi soalan saya, apakah perancangan pihak kementerian untuk kita bangunkan potensi yang besar ini, sebab kita tak boleh tolak tepi kemungkinan bahawa satu hari nanti e-sports ni pun akan dipertandingkan dalam sukan Olimpik. Jadi mohon supaya YB Menteri jawab soalan. Terima kasih. YB Menteri dekat Hang Zhou. YB Timbalan Menteri, maaf. Baik, dalam Sukan Asia Hangzhou 2023 yang berakhir semalam, kita telah membawa pulang 2 pingat menerusi e-sport, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa, masing-masing menerusi acara Arena of Valor dan juga Dota. Jadi terdahulu dalam Sukan SEA Kemboja 2023 Mei yang lepas, Malaysia juga turut bawa pulang 4 pingat, iaitu 2 pingat perak menerusi acara berpasukan campuran Attack Online 2 AK2 dan kategori lelaki Mobile Legends, serta 2 pingat gangsa menerusi kategori wanita Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Jadi Kementerian Belia dan Sukan kita sentiasa menyokong usaha untuk pembangunan bakat-bakat ini, dan sebab itu kita anjurkan banyak kejohanan-kejohanan tempatan termasuk Malaysia E-Sports League untuk kita congkil lebih ramai bakat dan memastikan sentiasa ada pertandingan supaya bakat-bakat mereka ini terus diasah. Liga-liga ini berlangsung di peringkat negeri dan juga seterusnya peringkat kebangsaan. Dan akhirnya akan dipertandingkan juga beberapa acara lain termasuk PUBG Mobile, eFootball Mobile dan juga Mobile Legends. Tahun ini kita pastikan kita tampilkan 3 permainan bagi siri terbuka, antaranya Valorant, eFootball dan Counter-Strike. Jadi ini semua adalah satu platform yang kompetitif supaya kita dapat memastikan kita mampu identify bakat-bakat dan juga atlet-atlet yang boleh mewakili Malaysia dalam kejohanan-kejohanan antarabangsa, termasuk juga di masa akan datang mungkin seperti yang Bangi sebut di Olimpik, dan mungkin dapat bawa pulang pingat-pingat yang berprestij. Menerusi e-sport integrated ESI, kita akan terus mengadakan kerjasama bersama dengan penerbit permainan dan penganjur acara supaya penganjuran-penganjuran yang lebih profesional dapat dibawa ke Malaysia dan juga dapat meningkatkan lagi prestasi atlet-atlet kita dan juga memberi peluang pada lebih ramai pasukan dan juga bakat baru tempatan supaya mereka boleh menyelah dalam sektor ini. Terima kasih. Yang berhormat Al-Ustaz. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya, selain daripada inisiatif kerajaan, saya ucap terima kasih penggemar ataupun atlet sukan e-sport
sangat hargai. Namun Datuk Speaker, ada dua isu juga yang perlu pihak kementerian lihat. Pertama, gaya hidup untuk atlet e-sport ini, dia terkungkung dalam satu tempat, duduk dalam tempoh yang lama menghadap skrin, tak cukup tidur, dia mengalami masalah kesihatan. Jadi apa tindakan pihak kementerian untuk bantu atlet sukan e-sport kita dalam isu itu? Yang kedua, Datuk Speaker, yang terakhir, Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam kenyataan 6 September 2023 menyebutkan e-sport juga terdedah kepada transaksi rasuah melalui Bitcoin yang sukar untuk dijejak oleh SPRM. Apa pandangan kementerian dalam isu ini? Terima kasih. Terima kasih, Alistair. Sebab itu kita bangunkan yang disebut tadi, National E-Sports Development Guidelines atau NASDAQ, iaitu garis panduan pembangunan sukan elektronik kebangsaan, khusus untuk kita pastikan setiap isu yang ditimbulkan tadi boleh kita pantau dan ada mekanisme untuk kita atasi. Dari segi kesihatan para atlet e-sport kita akui bahawa ada tekanan, terutama sekali screen time dan sebagainya yang memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang pada atlet-atlet kita. Dengan demikian, kita pastikan menerusi Trust 6 NASDAQ ini, kita aplikasikan sains perubatan sukan kepada atlet-atlet ini. Jadi setiap kali mereka menyertai kejohanan, kita akan ada Institut Sukan Negara untuk bantu pantau tahap kesihatan mereka, dan juga sebenarnya akademi-akademi swasta, akademi-akademi independen ini yang bebas ini, yang membangunkan atlet-atlet ini untuk dijadikan sebagai atlet yang bermain membawa nama negara. Mereka juga sebenarnya sudah pun sejak daripada bertahun lagi memastikan pengurusan klub-klub mereka ni ada nutritionist, ada pakar psikologi dan juga ada pakar kesihatan untuk memantau tahap kesihatan mereka. Dan ini sentiasa dititik beratkan. Dalam soal seperti yang disebut oleh SPRM, kita akan sentiasa bekerjasama terutama sekali dengan publisher untuk memastikan mekanisme pelindungan terhadap unsur-unsur ini boleh kita bangunkan, dan tentu sekali kementerian lain termasuk KKD dan sebagainya turut mengambil perhatian terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh SPRM tersebut. Terima kasih. Baik, yang berhormat. Point of order. Ya, Datuk Yang Bertua. Yang berhormat Tanah Merah. Datuk Yang Bertua, saya mohon petua daripada Datuk Yang Bertua mengenai kes saya, yang mana saya berharap kes saya yang saya tidak akan berulang kepada saya juga dan juga kepada ahli dewan lain, yang mana saya telah menjadi mangsa yang mana telah diviralkan oleh seorang jurufoto. Sebentar. Ya. Yang berhormat bangkitkan ni dan peraturan berapa? 93. Baik, teruskan. 93 dan juga 41D yang berhormat, saya bantu dia. 41D. Baik. Okey, baik. Pada 19 September yang lalu, ketika saya keluar dewan, seorang jurufoto yang amat berhormat, Perdana Menteri telah mengeluarkan satu viral dalam Twitter X, yang mana beliau mengatakan saya telah hisap vape ketika keluar dewan. Di mana viral beliau ini telah mendapat view yang cukup mengagumkan, lebih daripada 1 juta. Malah lebih banyak daripada view yang amat berhormat ke New York. Jadi, Yang Amat Berhormat, jadi Datuk Yang Bertua, saya telah memberi penjelasan. Sesungguhnya saya tidak isap vape, saya tidak merokok. Malah saya telah beri penjelasan. Kalau ada bukti 20 tahun yang lepas 20 years, ada tak saya isap rokok? Saya tak pernah isap rokok. Jadi, cuma surat penjelasan yang saya minta daripada Bertua, pada hari ini saya telah mendapat surat daripada Tan Sri Speaker, yang mana Tan Sri Speaker menulis berdasarkan semakan penilaian saya tidak dapat mengesahkan Yang Berhormat Datuk Seri dilihat menghisap rokok elektronik dalam dewan. Oleh itu tiada tindakan yang diambil terhadap kepada saya. Bagi saya berterima kasih, tetapi ia tidak jelas bagi saya. Saya tidak merokok, saya nak clear cut, dan saya nak tahu apakah Datuk Tan Sri Speaker telah memanggil jurufoto tersebut. Saya percaya orang jurufoto yang profesional, dia tidak akan habis keping gambar. Dan apakah ada semakan melalui CCTV telah dibuat. Jadi bagi saya sebab ini imej saya yang telah tercemar. Sebab itu saya kata, saya minta juga Tan Sri Speaker, jika terbukti saya tidak menghisap vape, ya, jika saya hisap vape, ambil tindakan, gantung saya, tak ada masalah. Tapi kalau terbukti, teguran perlu diberi kepada
orang-orang luar, tidak kira lah jurufoto ke ataupun yang dibenarkan masuk, jangan buat viral. Ia merupakan satu, sebab apa, kalau kita tengok dalam mengikut Section 9 House of Parliament, Privilege Power, berikut adalah menjadi kesalahan, iaitu L. The publication of any false or scandalous libel of any member touching his conduct as a member. Jadi ia merupakan satu kesalahan. Jadi saya minta Pertua supaya memberi teguran kepada jurufoto ataupun sesiapa juga. Jangan simply mudah kerana ia menyentuh maruah dan juga imej ahli dewan yang mulia ini. Terima kasih. Yang berhormat, sambung tak Datuk? Yang berhormat, Just for the elaboration on that. Boleh tak sambung? 41.9. 41. Okay. 41D. 1 minute, please. Ya. Sepatutnya speaker ataupun parlimen ini instead of memberi tunjuk sebab kepada Tanah Merah untuk mempertahankan diri, parlimen sepatutnya membuat siasatan dalaman. Parlimen ada akses kepada CCTV. Parlimen ada physical evidence, bentera yang duduk di sini. Sepatutnya itu disiasat. Bukan the burden of proof diletakkan di atas tanggungan Tanah Merah untuk membuktikan dia tak merokok, dia tidak menghisap vape ketika itu. Sepatutnya parlimen sebelum mengeluarkan surat tunjuk sebab, minta penjelasan kepada Tanah Merah, parlimen membuat siasatan dalaman. It's public. Image dia sebagai ahli parlimen Tan Sri Datuk yang dipertua sepatutnya dipertahankan oleh speaker dan parlimen ini. Ya. Datuk, saya bangun sebagai Ketua WIP Perikatan Nasional. Saya merujuk kepada Akta 347. Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952, Privilege and Power. Pihak kami memandang berat jika sekiranya pihak Parlimen tidak mengambil apa-apa tindakan yang sewajarnya. Sebagaimana diperuntukkan di bawah Section 9, pihak Parlimen boleh mengambil tindakan kepada mana-mana ahli dan juga orang luar, any other person yang melakukan kesalahan sebagaimana disenarai. Ada 14 kesalahan di bawah Section 9 Akta 347 ini. Salah satunya ialah E. E ini mencela mana-mana ahli yang datang ke majlis dan meninggalkan majlis. Sekarang ini terbukti seorang juru foto daripada pejabat Perdana Menteri yang telah mengambil secara salah gambar ini dan diviralkan. Jadi persoalan di sini, adakah juru foto pejabat Perdana Menteri juga menjadi paparazi di dalam parlimen ini? Menjadi paparazi, tengok siapa buat salah dengan cara yang berunsur fitnah, seditious. Jadi saya harap parlimen memberikan satu petua. Adakah parlimen akan memanggil juru foto yang ternyata saya dipahamkan telah mengaku melakukan kesalahan ini? Jadi ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Terima kasih. Baik, saya telah beli ruang sebaik mungkin untuk sebelah The Grievance Party dengan izin, dan ini apa yang telah diputuskan, dan saya akan bagi pendapat apa yang saya fikirkan sebagai pengerusi yang mempengerusikan majlis pagi ini. Alright? Tuan, akhir sekali ya, sebab yang berhormat, saya dah beri ruang. Saya invoke, boleh tak saya ringkas? Saya invoke 37 dalam braket 2. Okey, baik. Terima kasih. Ya. Saya hanya minta keadilan kepada saya. Itu saja. Sama, saya memberi ruang. Kalau tak saya beri ruang, saya boleh guna banyak peraturan dalam ni. Tapi saya masih lagi mempertimbangkan. Ya. Baik, dengar apa yang saya nak cakap ni. Ya. Pertamanya, usul yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanah Merah, saya telah menerima keputusan yang dipertua, ya, dan saya percaya Yang Berhormat pun terima, kan? Baik. Okey. Remedi kepada perkara itu, Yang Berhormat rujuk balik pada Peraturan 43 bahagian 2 tu. Ya, tengok bahagian 2 tu. Itu keputusan saya bagi pihak mempengerusi majlis pada pagi ini, ya. Okey, isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat lain tu, ini berkaitan semua Yang Berhormat Kota Baru, Yang Berhormat Beluran, ya. Yang Berhormat sedia maklum. Ini kita pegang. Jadi apa yang telah dinyatakan oleh setiap Yang Berhormat tadi boleh diusulkan, ya. Dan sedemikian saya ingin mengingatkan jugalah
perkara 43 para bahagian kedua tu. You ada 2 hari. Baca tu habis ya. Dan apa yang telah perkara-perkara ini bangkitkan perkara baru yang tadi. Speaker 43.2 tak ada. 43 masuk saya dalam 43 tu juga. 44.2 ada. Maksud saya ya. 43 ya. 43. Alright, bahagian last tu. Saya bacalah semua senang ya. Tuan Yang di-Pertua dalam majlis mesyuarat atau pengurusi dalam jawatankuasa adalah bertanggungjawab ke atas menjaga supaya peraturan majlis mesyuarat atau jawatankuasa diendah. Alright. Dan keputusan berkenaan dengan apa-apa perkara peraturan mesyuarat tidak boleh diminta pertimbangan semula dan tidak boleh diulang kaji oleh majlis mesyuarat kecuali dengan dikeluarkan usul sendiri. Lihat pada itu ya. Usul sendiri kerana itu. Usul demikian itu tidak dikehendaki dikeluarkan pemberitahu lebih daripada 2 hari terlebih dahulu. Sedia maklum. Okey? 43 Yang Berhormat bukan 43.2. 43. Yes. Memang tak ada para 2, dia rangkumkan sekali dalam tu. Ya, Yang Berhormat, saya kalau peraturan saya layan. Saya tak mau 94. Masa ni banyak ni. 94, peraturan 94. Ya? Peraturan 94, Datuk Yang Bertua. 94. Ya. Apa isunya? Isunya inilah, saya nak minta supaya benda ni tidak ambil kesempatan oleh mana-mana pegawai, termasuk pegawai pejabat Perdana Menteri. Dia rasa ketua majlis adalah Perdana Menteri, iaitu Yang Berhormat Tambun, jadi dia boleh sesuka hati. Ini akan mencemarkan nama baik Dewan kita yang mulia ini, bukan saja kepada Perdana Menteri, kepada ketua majlis, kepada semua. Tak ada lagi integriti, tak ada lagi maruah. Jadi kita nak harap Tanah Merah pun dia nak selesai dengan cara yang baik. Jadi kita nak minta satu fatwa kepada pegawai atau mana-mana pihak supaya tidak berlaku lagi perkara-perkara begini. Perlu diambil tindakan sebagai lesson learned. Dengan izin untuk kita nak menjaga kemuliaan Dewan ini. Terima kasih. 94 tu. Jadi saya setia maklum. Go to the point direct. Banyak aturan mesyuarat ini nak laksanakan pada hari ini. Okey. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Pendang, benda tu usulkan 17, 18 perkara atas perkara 94 pun boleh ya, supaya benda tu diputuskan oleh speaker. Dan jika tidak, lihat pada 43 bawah tu 2 hari, ambil maklum tu ya. Okey, baik, saya rasa saya telah jelaskan dan sebaik mungkin. Kita teruskan kepada aturan majlis mesyuarat. Datuk Speaker, Bangsa Maju, peraturan I will entertain. Peraturan mesyuarat 27. Saya telah kemukakan satu usul di bawah peraturan mesyuarat 27 kepada pejabat Setiausaha Dewan pada 23 hari bulan September yang lepas. Sehingga kini saya masih belum menerima apa-apa jawapan sama ada ditolak, terima, dibahas ataupun sebaliknya. Jadi kalau mungkin bagi faedah ahli-ahli Dewan ni, kalau perlu saya pohon izin untuk saya membaca usul itulah kalau diberikan. Terima kasih. Yang Berhormat, Bangsa Maju, pihak majlis speaker telah mengambil maklum dan saya telah disampaikan berita oleh Setiausaha Dewan. Usul Yang Berhormat Bangsa Maju adalah dalam pertimbangan speaker, Tan Sri Speaker. Ambil maklum ya, itu keputusan. Right? Bagi mengelakkan ahli-ahli Dewan tertanya-tanya, saya mohon izin untuk membacakannya. Kalau tidak dibahas pun. Yang Berhormat, saya rasa tak betul tu. Baru saja menyatakan Yang Berhormat menyusul tu dalam pertimbangan Tan Sri Speaker. I believe dengan izin it will be executed by today, insyaAllah. Ya. Terima kasih. Baik. Okey, sekarang kita balik kepada urusan majlis. Ada Setiausaha Dewan, silakan. Yang Berhormat Menteri. Datuk Seri Yang di-Pertua, bahawa menurut peraturan mesyuarat 62, saya mohon untuk menarik balik dalam kurungan DR 23/2023 Rang Undang-Undang Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia Pindaan 2023 seperti yang tertera di nombor 5 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini. Baik, Yang Berhormat Menteri. Rang Undang-Undang untuk bacaan kali yang pertama. Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia.
Tuan Yang Dipertua, saya mohon mengemukakan rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja Pindaan 2023 bagi bacaan kali pertama. Rang Undang-Undang bernama Suatu Akta untuk memindah Akta Kesatuan Sekerja 1959. Yang Berhormat. Okey. Baik. Baik, bertemu kembali bersama saya Carol Hafiz Yunus langsung dari Parlimen. Sebelum saya mengakhiri untuk sesi pada hari ini, pada waktu ini, saya ingin maklumkan kepada anda awal persidangan dan juga pembukaan sidang Dewan Rakyat pada hari ini, akta-akta yang telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, terdapat 17 akta yang telah pun diluluskan bagi sesi sebelum ini. Antaranya Akta Keuangan 2023, Akta Pengangkutan Jalan, Akta Kanun Kesesaan, Akta Kesihatan Mental dan juga tercatat di sini iaitu Akta Pencetakan Teks Al-Quran. Turut tersenarai adalah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak Pindaan 2023 dan juga berkenaan dengan Akta Pemansuhan Hukuman Mati bagi sepanjang hayat bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023 turut tersenarai dalam apa yang telah diluluskan oleh Kebawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan juga di Dewan Negara juga telah meluluskan undang-undang tanpa pindaan. Terdapat 9 rang undang-undang yang telah diluluskan tanpa pindaan, antaranya berkenaan dengan RUU Insolvensi Pindaan 2023, rang undang-undang pencetakan teks Al-Quran dan juga antaranya disebut rang undang-undang fee Jabatan Penyiaran Malaysia pengesahan bagi tahun 2023. Dan sedikit ingin saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan perkara yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital berkenaan dengan persoalan yang pertama, iaitu berkenaan dengan 5G. Pengguna 5G di Malaysia meningkat daripada 404,323 pengguna pada tahun Disember 2022, iaitu tahun lalu, meningkat kepada 2,486,433 pengguna setakat Ogos 2023. Ini bermakna peningkatan 2 juta pengguna 5G di Malaysia. Dan ini menunjukkan usaha KKD untuk meningkatkan kadar penggunaan ataupun penerima penggunaan 5G berjalan lancar. Dan juga sebanyak 5,873 tapak 5G siap dibangunkan setakat 30 September. Itu yang sempat saya kongsikan kepada anda dan anda boleh terus tonton kami di saluran berita RTM dan juga menerusi pautan yang kami kongsikan kepada anda untuk penstreaman secara langsung. Dan untuk lebih mudah anda boleh tonton kami menerusi RTM Klik yang boleh dimak turun di telefon pintar anda. Teruskan menonton kami untuk langsung dari Parlimen di saluran berita RTM dan kita akan kembali esok di saluran yang sama bermula jam 10 pagi untuk liputan hari kedua juga bersama saya. Sekian saja saya Khairul Hafiz Yunus, Malaysia Madani Tekad Paduan Penuhi Harapan. Jumpa lagi.